Ended where it began, 400 miles off the coast of Newfoundland. The great ship went down after striking an iceberg. Never a trace was found. That mystery was explained today. The Titanic is 2.5 miles beneath the surface. Scientists in a miniature submarine made the discovery early this morning. Mark Gage reports. The Titanic sank on April 15, 1912. From that day on, scientists and incredible pressure. How does this search compares to the work you did on the Titanic? Well, it's the same kind of search because we are looking for a debris field. And the Titanic, you have two big parts of the Titanic, but there is a huge debris field where you can find a lot of things like going from China to a piece of the wreck, anything like that. And it's the same condition, of course, it's totally dark, and you have Titanic is preparing for its first voyage from England across the Atlantic to New York. Its 2,200 passengers include 10 millionaires, the richest of the rich. Titanic means having great strength, and this ship, the biggest and most luxurious of its day, is so well built with separate watertight compartments, they say it's unsinkable. But late on the night of April 14th, 1912, the Titanic hits an iceberg. A movie recreated the tragic scene. The unsinkable Titanic, its hull fatally gashed by heavy ice, is sinking. There are not nearly enough lifeboats. More than 1,500 people are drowned. 713 are rescued. Now, 73 years after that tragedy, a team of American and French scientists reports that the wreck of the Titanic has been found. The scientists used remote-controlled scanners and TV cameras in special containers to withstand enormous pressures deep underwater. They found the Titanic more than 2 miles down in total darkness. They say most of it is in one piece. They intend to leave this grave site undisturbed, but others may be attracted by the diamonds and other treasures that are believed to have gone down with the ship. I'm Christopher Glenn with The Finding of the Titanic. Hi guys, welcome back to my channel. Pada yang baru sampai kat channel ni, aku minta dia sebaik korang supaya subscribe channel ni. And pada yang dah subscribe kat channel ni, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada korang sebab dah subscribe channel ni. So, hari ni aku nak ceritakan satu kisah di mana dulu kisah ni sangatlah terkenal, iaitu tentang sebuah kapal yang diberi nama sebagai The Titanic. So, jom kita rungkai kisah dia macam mana. Kapal Titanic yang dibina pada tahun 31 Mei 1911 telah tenggelam lepas terlanggar iceberg. So, cerita dia macam ni. Kapal yang dikatakan takkan tenggelam yang dibina oleh Harland dan Wolff di island yang dilancarkan pada tanggal 31 Mei 1911. Lepas tu, lepas kapal ni siap, Titanic pun memulakan perjalanan daripada Southampton, England dan terus ke New York, Amerika Syarikat. Jadi, setelah 2 minggu kapal ni siap, dia pun memulakan perjalanan daripada Southampton, England dan terus ke New York, Amerika Syarikat. And pada satu malam tu, ada satu kejadian yang tak diingini telah berlaku, di mana kapal The Titanic ni telah melanggar ketulan iceberg yang terletak di Laut Atlantik. Jadi bila dia dah terlanggar ketulan iceberg ni, kapal ni pun mengalami
kebocoran yang teruk di mana air telah masuk dalam kapal tu, and selepas 2 jam 45 minit kapal tu dimasuki air, kapal Titanic mula tenggelam daripada bahagian sini, and bahagian sini dia terangkat. Nanti aku akan serta gambar, nanti korang tengok. Bahagian sini dimasuki air, so kapal tu dia berat bahagian sini, so kapal tu dia jadi macam ni, so full dia macam ni, and then kapal tu berat sebelah sini, so dia terpacak macam ni. Jadi bila dia dah macam tu, air makin lama makin masuk, makin banyak air masuk, jadi orang pun semua panik, nak pergi ke luar deck tu untuk naik kapal kecemasan ataupun sampan yang digunakan apabila kecemasan. Jadi bila orang dah berebut ni, ada sampai yang tak cukup kapal, maksudnya tak cukup sampan. Sampan tu disediakan beberapa unit saja, tapi diorang terlalu ramai sebab kru yang ada kat Titanic ni pada masa tu ada 2,224 orang. Jadi beberapa orang je yang terselamat yang boleh naik kapal tu, and ada lagi beberapa orang yang terselamat daripada insiden Titanic ni lepas Titanic tu dah tenggelam. So bila dia dah start mula tenggelam, Titanic ni dia jadi macam terpacak macam tu. Makin lama dia terpacak macam ni, and akhirnya at the end kapal tu terbelah dua, geng. Terbelah dua, geng. Kau bayangkan kapal tu boleh terbelah dua. Dia punya pengasas buat kapal ni iaitu Harland and Wolff ni, dia kata kapal ni, Titanic ni, dia takkan tenggelam, dia takkan boleh tenggelam. Tapi aku rasa time tu Allah nak tunjuk kot buatan manusia semua boleh kalah. So Titanic ni pun akhirnya tenggelam di Laut Atlantik. Jadi bila dah tenggelam tu ada yang mati sekejukan, ada yang mati beku. Sebab Laut Pasifik, Laut Atlantik ni sejuk tau. Dia punya suhu boleh mencapai kurang daripada sifar darjah Celsius. Jadi sangat sejuk lah. Aku rasa dalam beberapa minit je, kalau korang tak pandai manage korang punya suhu badan, memang korang akan mati on the spot, babe. So bila dia dah start tenggelam, kapal tu pun dah tenggelam dua, dah terbelah dua. So mulalah pasukan penyelamat datang mencari mangsa-mangsa yang terlibat dengan insiden Titanic ni. Lepas je semua polis start mencari mangsa-mangsa yang sedang berpaut tu, polis boleh nampak ni kan sampan dia. Polis tu tengah naik sampan mencari orang-orang tu. And then polis pun jerit lah, ada siapa-siapa ke kat sini? Ada siapa-siapa ke yang hidup? Kalau ada sesiapa bagi tanda ataupun something supaya kita orang boleh nampak. Tapi apa yang polis tu nampak hanyalah mayat yang bergelimpangan, terapung. Semua mati, babe. Ada yang hidup pun hanya beberapa minit je, paling lama pun setengah jam. Lepas tu diorang akan mati beku. Freezing, memang beku, memang sejuk gila. So memang tak ada siapa yang boleh tahan. Tapi ada seorang ni yang dapat bertahan, iaitu Rose. Ada dalam cerita Titanic tu, kalau korang tengok, ada seorang perempuan ni nama dia Rose. Dia tunggu atas sepihan kapal yang pecah tu. Dia tunggu atas tu, and Jack ada kat sebelah je. Jack tu ialah pada masa tu, tak silap aku, Jack tu teman lelaki dia, boyfriend dia. Tapi Jack, malangnya Jack dah mati beku sebab terlalu sejuk. And then tinggallah Rose seorang. Rose tu di antara mangsa-mangsa yang terselamat daripada ada beberapa orang yang terselamat. So jumlah yang terselamat kat sini ialah beberapa orang saja, sebab jumlah kru kat kapal ni ada 2,224 orang. Tapi 1,500 orang mati, weh. Mati.
ada yang jatuh daripada kapal lah, ada yang masa kapal tu split kepada dua bahagian, ada orang jatuh and kena kipas lah, terbelah dua lah, macam-macam. Mangsa-mangsa ni mati. So selepas insiden Titanic terlanggar iceberg tu, kerajaan ada buat satu research yang di mana penjaga Titanic ni, maksudnya bila Titanic tu tengah berlayar, ada orang yang menjaga di atas satu macam tower tau. Diorang akan tengok di sekeliling ada apa-apa ke tak. Diorang ada dibekalkan binocular. Tapi masa tu malangnya penjaga tu leka weh. Penjaga tu tak macam, alah malam ni tak ada apa-apa lah, kau relax je kat sini. So dia tak tengok pun binocular tu. Bila iceberg tu dah betul-betul kat depan Titanic tu, baru dia tengok binocular. And then dia kata ada iceberg kat depan. And then barulah dia orang ambil tindakan. Masa tu nak belok ke kiri lah, nak apalah, nak panggil kecemasan lah. Tapi pada masa tu semua benda dah terlambat weh. Semua benda dah terlambat geng. Jadi akhirnya Titanic pun melanggar sepihan iceberg tu. And bahagian bawah Titanic tu dipecah, menyebabkan air masuk ke bahagian bawah deck tu. So sepatutnya Titanic ni kalau terlanggar iceberg ke apa, kalau dia slow, dia takkan pecah tau. Dia just mengalami kerosakan yang kecil. Tapi iceberg ni boleh memecahkan body Titanic tu, sebab Titanic pada masa tu berlayar pada kelajuan yang sangat tinggi. Maksudnya Titanic ni berjalan dengan kelajuan yang sangat tinggi. Jadi dia mula memecahkan bahagian bawah tu. Jadi bila bawah tu dah pecah, memang tenggelam lah. Mana-mana kapal pun akan tenggelam. Lepas je insiden Titanic tu, ada yang kata ada lagi satu kapal yang seakan-akan sama dengan Titanic ni, iaitu The Olympic. The Olympic ni boleh aku kata sebagai kembar Titanic lah. Ada juga yang kata yang tenggelam tu sebenarnya bukan Titanic. Yang tenggelam tu adalah The Olympic, iaitu kembar kepada Titanic tu. Tapi aku masih ragu-ragu dia punya kesahihan dia. Sehingga sekarang aku masih tertanya-tanya, betul ke Titanic ni tenggelam ataupun The Olympic. Jadi aku agak keliru kat situ, sebab ada dua kapal yang sama, yang hampir-hampir sama. So ramailah orang yang kata yang tenggelam tu sebenarnya bukan Titanic, yang tenggelam tu The Olympic. Jadi aku masih lagi tak tahu dia punya betul ke tak apa yang orang kata tu. Jadi apa korang rasa? Kalau korang ada apa-apa info tentang The Titanic ni, atau korang dapat something new daripada cerita kali ni, aku hargai sangat-sangat kalau korang bantu aku dengan 2 klik. Klik button like dan klik butang subscribe dekat bawah. So aku rasa itu je video aku untuk hari ni. Aku minta maaf sebab semalam aku tak update, sebab aku agak busy sikit semalam, tak dapat update segmen seram ni. Jadi ada juga hari ni aku upload juga video. So kalau korang suka tentang video The Titanic ni, jangan lupa subscribe channel ni, bantu aku untuk dapat 1000 subscriber. And aku akan cuba buat yang terbaik untuk korang semua. So aku rasa tu je setakat ni. Kalau ada cerita-cerita lain, ataupun sebenarnya ada lagi fakta-fakta lain tentang Titanic ni, and ada juga orang yang mengaitkan Titanic ni dengan hantu, and aku akan ceritakan di next video. So kalau korang suka video ni, leave a like and subscribe. Kalau korang baru terjumpa channel ni, jangan malu-malu nak tekan subscribe, bantu aku. Kalau video ni kurang memuaskan, aku minta maaf sebab sekarang ni aku masih lagi pakai phone. Tapi lepas aku dah ada kamera nanti, dah ada equipment sendiri, aku jamin video aku akan jadi lebih menarik untuk korang tonton. So jangan tunggu lama-lama,
korang kena subscribe sekarang and turn on bell notification untuk mendapatkan notifikasi terawal apabila aku update. And banyak lagi video menarik yang menjadi tentangnya yang aku nak share kat korang lepas ni. So pastikan korang subscribe, okay? Jangan unsubscribe pula. So itu je untuk hari ni. Thanks for watching. Bye. Assalamualaikum. It's 5:50 something and I feel so empty inside.